Assalamualaikum semua, salam Jumaat dan selamat datang ke Buletin Gadget. Jadi jom kita tengok rangkuman berita-berita menarik pada minggu ini. Anak John Lennon lelong barang The Beatles dan John Lennon dalam bentuk NFT. Julian Lennon akan melelongkan barang memorabilia The Beatles dan juga John Lennon dalam bentuk NFT dalam satu acara yang dinamakan sebagai Lennon Collection The NFT Collection pada 7 Februari ini. Kalau kau nak tahu, Julian Lennon ni anak tunggal kepada John Lennon dan juga isterinya Cynthia. Tetapi pasangan ini telah pun bercerai. Dalam proses penceraian tu, ada satu lagu diriliskan iaitu Hey Jude yang telah pun ditulis oleh Paul McCartney. So, berbalik kepada barang-barang yang akan dilelong itu, antaranya adalah kod yang dipakai oleh John Lennon sendiri dalam rancangan Magical Mystery Tour. Seterusnya, jubah hitam yang dipakai oleh mendiang dalam filem Help. Kemudian, ada 3 gitar Gibson yang diserahkan kepada beliau. Kemudian, ada nota lagu Hey Jude tadi, tulisan tangan Paul McCartney. Tulisan tangan tau. Bagaimanapun, item-item ni tidak akan dilelong secara fizikal. Yalah, NFT kan. Barang tu masih lagi disimpan secara fizikal oleh Julian Lennon. Cuma gambar-gambar NFT sahaja yang akan dilelong. Setiap barang-barang NFT tu akan dijualkan dalam bentuk audio visual yang menyertakan suara Julian Lennon ni sebagai macam background voice lah untuk gambar-gambar NFT tu semua. Untuk item nota lagu Hey Jude NFT tu, ia akan dijual pada harga dalam 35,000 USD. Kalau convert dalam Malaysia ringgit, babe, adalah dalam sekitar 125,000. Itu memang peminat setia lah akan beli tu. Manakala gitar-gitar tu akan bermula dalam sekitar $4,000. Kalau convert dalam Malaysia dalam RM16,000. Tetapi itu hanyalah harga-harga anggaran sahaja. Berkemungkinan pada hari bidaan tu harganya akan melonjak jauh lebih tinggi, babe. Yang bestnya, Julian Lennon ni bila dah dapat semua hasil jualan ni, hasil-hasil tu akan disalurkan kepada White Feather Foundation, sebuah yayasan oleh Julian Lennon ni sendiri yang memfokuskan kepada alam sekitar dan juga kemanusiaan. iPhone akhirnya boleh unlock walaupun pakai pelitup muka. Semalam Apple telah pun menawarkan update iOS 15.3 di mana ia boleh menyelesaikan masalah kecurian data ni semua dekat web browser. Namun pada awal pagi ini, iOS 15.4 beta telah pun dilancarkan lah, dan melaluinya ada satu feature baharu iaitu para pengguna boleh unlock iPhone mereka walaupun pakai mask tanpa pakai Apple Watch. Seperti mana yang korang tahu, sebelum ni boleh buat macam tu tapi syaratnya kena pakai Apple Watch. Tapi update kali ni tak perlu dah Apple Watch. Bagus Apple. Tetapan ini akan ada pada bahagian settings dekat Face ID and Passcode, iaitu use Face ID with a mask. Selain itu, pengguna juga boleh menambahkan wajah baharu specifically kepada pengguna-pengguna yang memakai kacamata. Sebab biasanya kalau kita pakai spek mata ni, bila kita pakai mask kan kadang-kadang dia berkabur sikit. Jadi korang bolehlah tambah face baharu, scan muka pakai mask sambil pakai cermin mata. Namun fungsi ini terhad kepada kacamata biasa saja, bukannya kacamata hitam. Dan juga feature ni akan ada kepada iPhone 12 dan ke atas saja. Maksudnya iPhone 11 ke bawah tidak boleh gunakanlah feature ini. Ada perabot nak dibuang? iClean Selangor kutip sampah besar secara percuma sahaja. Okey geng, kalau baru-baru ni korang kemas rumah, lepas tu sampah bersepah sangat, tambahan lagi baru-baru ni kan kes banjir semua kat Selangor kan. Jadi mungkin ada sampah-sampah besar yang susah untuk kita buang dalam tong sampah. Jadi khas untuk rakyat Selangor saja sekarang ada aplikasi yang bernama iClean Selangor, di mana korang boleh buang bermacam-macam jenis sampah, antaranya seperti sampah domestik dan juga sampah pukal seperti perabot, tilam, sisa pepejal yang susah nak buang dalam tong sampah. Tong sampah kan kecil, barang besar macam mana nak muatkan kan? Melalui aplikasi iClean Selangor ni, korang boleh membuat tempahan, kemudian mereka akan datang ke lokasi korang untuk ambil lah tilam ke perabot ke semua barang-barang besar yang korang nak buang tu. Bukan itu sahaja, korang juga boleh membuat tempahan untuk pembersihan awam seperti pemotongan rumput dan juga buang sampah-sampah yang ada dekat jalan rumah korang tu. Yang bestnya tentang aplikasi iClean Selangor ni, ia hanya percuma sahaja. Kalau tengok dekat Jepun, ada juga servis orang datang pick up buang sampah ni semua, tapi itu adalah servis yang berbayar. So alhamdulillah, bersyukur kita sebab servis ini percuma sahaja untuk rakyat Selangor, dan aku harapkan servis seperti ini akan diluaskan lagi lah di negeri-negeri lain agar kita semua dapat manfaatnya. Duit entah datang dari mana, masuk ke akaun CIMB. Individu terpaksa bayar semula RM28,000. Okey, dekat Twitter ada seorang pengguna ni, dia punya username agak kontroversi sikit nak cakap, tapi aku sebut je lah kan sebab nama dia dah memang macam tu.
Dia punya username adalah Punde Tak Guna. Dia ada tweet baru-baru ni, dia ada masalah dengan CIMB Malaysia. Pada mulanya dia mendapat mesej daripada CIMB. Lepas tu dia macam, apa benda mesej ni kan? Lepas tu dia buka lah CIMB Clicks, check dia punya balance. Dekat current balance tu RM10 lebih. Tapi dekat available balance tu ada RM28,000 lebih, babe. Dan dia punya amount tu ditunjukkan dalam kurungan. Kalau korang nak tahu, dalam kurungan tu bermaksud amount tu adalah amount negatif. Maksudnya kau berhutang dengan CIMB. So member pun pelik lah kan. Dia pun DM CIMB semua. Dan apa CIMB response? Dia kata transaksi itu adalah sahih. Pening tak pening member? Brother ni tanya lagi CIMB tu, dari mana datangnya duit berpuluh ribu ni kan? Lepas tu CIMB pun respon, dia kata duit tu tak wujud dalam sejarah transaksi mana-mana dia dengan CIMB. Tadi kata transaksi tu sahih, lepas tu kata duit tu tak wujud. So member pun pening. Tambahan lagi, yang kelakarnya apa tahu, CIMB turut dia offerkan kat Mamat tu, kalau anda tak ada duit untuk bayar semua selepuk, anda boleh bayar secara ansuran. Lagi menyirap member tu. So sampai sekarang kami di YZ ni pun tak dapat nak menerangkan keadaan ni. Apakah puncanya? Kenapa dia jadi macam itu? Jadi kita hanya boleh menunggulah statement daripada CIMB Malaysia. Kenapa benda ni boleh terjadi? Update. Member ada bagi tahu. CIMB ada keluarkan statement di mana tunggu hari Isnin nanti baru dia keluarkan statement baru. Belum rasmi lagi, tapi Samsung dah tawar diskaun RM200 untuk Galaxy S22. Samsung telah pun mengesahkan tarikh untuk Samsung Unpacked 2022. Event tu akan berlangsung pada 9 Februari nanti pada jam 11 malam waktu tempatan. Yang bestnya, walaupun belum berlancar lagi event tu, sekarang ni Samsung Malaysia telah pun membuka pendaftaran pratempahan untuk Samsung Galaxy S22 ni dekat website dorang. Dan yang lagi bestnya, kalau korang daftar untuk pratempah S22 ni, korang akan dapat voucher diskaun RM200. RM200. Macam tu je. Phone belum release lagi ni. So apa tunggu lagi? Pergilah ke website diorang, daftarlah cepat-cepat. Tapi sambil-sambil tu, mari aku terangkan sikit dia punya specs. Rumours je lah yang mengatakan S22 Ultra ni akan menggunakan skrin 6.8 inci Super AMOLED display 120Hz refresh rate dengan chip Exynos 2200 ataupun Snapdragon 8 Gen 1. Kita tak tahu lagi. Memori besar sampai 12GB RAM, storage sebesar 512GB dan juga bateri sebesar 5000 mAh. Menurut laporan, Galaxy S22 ni harganya tak jauh sangat bezanya daripada pelancaran Galaxy S21 dulu. So peminat-peminat Samsung bolehlah prepare untuk mendapatkan Samsung Galaxy S22. Steam Deck sudah boleh dibeli 25 Februari tapi bukan untuk pasaran Malaysia. Korang teringin nak pakai Nintendo Switch? Memang best kan sebab dia boleh portable apa semua kan. Tapi mungkin ada di antara korang yang nakkan abang kepada Nintendo Switch ni yang more beefier, more advanced. Itulah dia Steam Deck. Pertengahan tahun lepas, Valve telah pun mengumumkan dia punya konsol mudah alih iaitu Steam Deck. Dan sepatutnya Steam Deck ni akan diriliskan pada bulan Disember 2021 tahun lepas. Tapi disebabkan masalah kekurangan chip, pelancaran tu ditunda. Setelah hampir sebulan, Valve pun telah merasmikan bahawa tarikh pelancaran Steam Deck ni boleh dibeli pada 25 Februari 2022 ini. Namun ia hanya akan diriliskan pada Amerika Syarikat dan Europe sahajalah. Pasaran Malaysia belum masuk lagi. Biasalah dia lambat sikit kan. Steam Deck ni akan dijual pada harga $399. Kalau convert dalam Malaysia dia dalam sekitar RM1676. Tapi tu convert je lah. Scalper memanglah harga tinggi. Kita harap tak berlakulah case tu dalam Steam Deck ni dah serit dah dengan PS5 kan. PS5 harga awal-awal 2000 dia pergi markup sampai dekat 4000 kan. Harap tak terjadilah pada Steam Deck ni. Sedikit spesifikasi tentang Steam Deck ni. Dia hadir dengan skrin 7 inci, dia pakai chip AMD APU Zen, H2 dia guna grafik RDNA 2, H2 dia pakai memori 16GB RAM dan juga storage sebesar sehingga 512GB NVMe SSD. So kalau korang nak konsol mudah alih yang more powerful daripada Nintendo Switch, korang penggemar library Steam apa semua, korang mungkinlah nak set mata korang dekat Steam Deck ni. Jadi itu sahaja rangkuman berita-berita menarik dalam Buletin Gadget pada minggu ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Stay safe, take care, bye-bye. Assalamualaikum.